Salam sejahtera, kami pelajar Universiti Utara Malaysia, jurusan Pengurusan Awam, ingin membuat pembentangan tugasan kumpulan kami bagi subjek SCCG 3123 Komunikasi Perundingan. Tajuk tugasan kami ialah Rundingan Perwakilan Malaysia ke Amerika Syarikat. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan 8. Yang pertama, saya, nombor matriks 276429 Tirunaukarasi Anak Perempuan Madaban. Yang kedua, nombor matriks 276187 Punita Anak Perempuan Subramaniam. Yang ketiga, nombor matriks 276315 Irniza binti Ismail. Yang keempat, 276132 Nur Syawal bin Abdul Kahab. Kami akan membuat pembentangan tugasan kami mengikut slide yang kami sediakan. Kami telah diberikan 2 soalan untuk dijawab dalam tugasan ini. Soalan pertama ialah tindakan yang sepatutnya anda lakukan apabila anda dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Sebelum pergi kepada jawapan soalan, saya ingin memberikan sedikit pengenalan berkenaan komunikasi dalam perundingan. Komunikasi dalam perundingan penting untuk mencapai objektif, membina hubungan dan menyelesaikan sesuatu pertikaian. Dalam rundingan antarabangsa pula, perbezaan budaya sering menjadi halangan utama. Komunikator perundingan perlu bersedia menghadapi cabaran globalisasi dan menggunakan pemikiran inovatif untuk menangani cabaran tersebut. Persediaan yang betul termasuklah membentuk pasukan perunding yang berkesan, memahami budaya, bahasa, pengetahuan undang-undang dan konteks rundingan pihak negara tersebut. Komunikator perundingan perlu mengetahui keupayaan teknikal pihak perundingan iaitu negara yang akan kita hadir dan menyelidik terlebih dahulu budaya dan bahasa negara tersebut. Dalam konteks perundingan antarabangsa, persediaan yang perlu dilakukan oleh komunikator perunding yang akan mewakili Malaysia ke Amerika Syarikat termasuklah menyelidik budaya Amerika Syarikat, mengasah kemahiran bahasa Inggeris iaitu sangat penting dan memahami budaya tempatan di Amerika Syarikat. Ia akan membantu untuk proses perundingan yang lancar dan mencapai objektif yang diperlukan. Ahli kumpulan saya akan menerangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan kejayaan perundingan antarabangsa ini berjaya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syawal bin Abdul Kahar. Nombor matriks 276132 iaitu menyelidik terlebih dahulu mengenai budaya Amerika Syarikat, pendidikan dan pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat negara tersebut adalah strategi penting untuk kurangkan beza budaya dalam perundingan antarabangsa. Bezaan budaya dapat sebabkan kesalahan tafsiran dan kesilapan komunikasi yang boleh rugikan pihak yang terlibat. Dalam konteks Amerika Syarikat, penting untuk belajar peraturan adat dan bahasa yang digunakan serta faham norma yang mesti diikuti dalam interaksi sosial dan perniagaan. Misalnya, memahami larangan bersentuhan tangan antara lelaki dan perempuan dalam beberapa budaya di sana. Dengan melakukan penyelidikan ini, perunding dapat mengurangkan perbezaan budaya dan memastikan interaksi yang selamat dan sopan dalam perundingan. Kuasai bahasa Inggeris dan dialek lazim yang biasa digunakan di Amerika Syarikat adalah penting dalam perundingan antarabangsa. Komunikasi dalam bahasa organisasi berkenaan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan bahasa negara tersebut. Fahami budaya dan adat istiadat negara tujuan membantu untuk memahami nilai-nilai dan kepercayaan mereka serta sudut pandang dalam perbincangan. Ini memudahkan mencari cara terbaik untuk capai tujuan bersama dan menghargai kepercayaan dan nilai-nilai budaya mereka.
Mempelajari dan mengasah kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris dialek Amerika Syarikat. Belajar bahasa Inggeris dialek Amerika dan asah kemahiran komunikasi dalam bahasa tersebut adalah strategi penting dalam perundingan antarabangsa. Komunikasi dalam bahasa tempatan bantu kurangkan beza budaya dan pastikan kefahaman yang jelas. Selain itu, berbicara dalam bahasa tempatan menunjukkan rasa hormat dan perhargaan terhadap budaya mereka serta membantu membangun hubungan yang baik. Tambahan pula, ini adalah strategi penting dalam perundingan antarabangsa yang membantu memahami konteks budaya yang lebih luas, menghindari kesalahan tidak disengaja dan menghargai budaya negara bertujuan. Memahami kebudayaan tempatan juga dan memahami strategi penting dalam mengurangi perbezaan budaya dalam perundingan internasional kerana dapat membantu menghindari kesilapan yang mungkin terjadi akibat kurangnya pengetahuan. Juga mencari jalan untuk membangun hubungan yang baik, menghadiri acara sosial atau program kebudayaan tempatan adalah salah satu cara untuk membina hubungan baik dengan orang-orang tempatan. Dalam perundingan antarabangsa, hubungan yang baik di luar konteks bisnes dapat berkontribusi dalam kesuksesen perundingan. Selain itu, peluang untuk mencapai kesepakatan adalah tinggi jika strategi untuk membina hubungan baik peringkat antarabangsa ini tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elizabeth Ismail bernombor metrik 276315 ingin membentangkan 4 strategi komunikasi yang paling sesuai serta justifikasi hujah yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Pertama, mendengar dengan teliti merupakan strategi komunikasi yang penting dalam perundingan antarabangsa di mana membantu kita untuk fahami maksud sekaligus membina hubungan baik serta dapat mengurangkan pelbagai kesalahfahaman. Strategi ini memastikan kejayaan perundingan dan menghormati budaya orang lain. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Secara tidak langsung menjadikan perbualan berkualiti dalam komunikasi perundingan ini akan berjalan lancar serta dapat menunjukkan penghargaan terhadap budaya lain dan bahasa mereka. Seterusnya yang ketiga, menggunakan isyarat dan bahasa badan yang sesuai. Antaranya ialah dengan cara senyuman, merupakan bahasa tubuh yang membina suasana positif dalam suatu perundingan. Dalam perundingan antarabangsa, kita sering berinteraksi dengan orang berlainan budaya. Kerana itu, bahasa badan amat penting disampaikan. Contoh lain, gerakan badan serta reaksi wajah dengan mengangguk serta menggeleng dapat memberi makna yang jelas demi menghindari kesalahfahaman antara individu. Akhir sekali yang keempat, bertanya dan menyatakan kekeliruan dengan jelas. Bertanya secara terus terang tanpa rasa segan untuk memastikan pemahaman yang disampaikan jelas dan akurat. Selain daripada itu, kita dapat belajar bahasa dan komunikasi pihak lawan secara keseluruhan dengan bertanya dan menyatakan kekeliruan secara terus terang, menghindari asumsi, kesalahan yang tidak seharusnya dan menjalinkan hubungan baik serta tingkatkan kemampuan komunikasi kita. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Punita Ana Perempuan Sofia Manyam, nombor metrik 276-187. Seterusnya, justifikasi ujar bermaksud sesaja di atas dapat membantu dalam mengurangkan perbezaan budaya dalam sesebuah perundingan antarabangsa. Kita dapat memahami dan mengambil berat dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini dapat membantu kita dalam mengelakkan dari membuat andaian atau tafsiran yang tidak tepat. Penggunaan bahasa yang mudah difahami dapat membantu dalam mengurangkan kesalahfahaman yang mungkin berlaku akibat perbezaan bahasa. Penggunaan isyarat dan bahasa badan yang sesuai dapat membantu dalam menjelaskan maksud yang ingin disampaikan dan dapat membantu dalam membina hubungan yang baik dengan orang lain. Jika terdapat perkara yang tidak difahami atau sukar difahami, tanyakan dan minta penjelasan daripada orang yang berkaitan untuk memastikan kefahaman yang jelas dan terjamin.
Dengan sesaji-sesaji ini dapat membantu dalam mengurangkan perbezaan budaya dalam sesebuah perundingan antarabangsa dan dapat memastikan perundingan tersebut berjalan dengan lancar dan berjaya. Kesimpulannya adalah komunikasi dalam perundingan antara budaya merupakan faktor penting dalam mencapai objektif membangun hubungan dan menyelesaikan pertikaian. Budaya memainkan peranan besar dalam rundingan antarabangsa dan pemahaman yang baik tentang budaya dan bahasa negara tujuan dapat membantu keberhasilan dalam perundingan. Untuk mempersiapkan diri dalam perundingan antara budaya terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, peraturan adat, bahasa dan norma-norma sosial untuk membantu mengurangi perbezaan budaya dan mendorong komunikasi yang efektif. Kedua, mempelajari bahasa lokal negara tujuan seperti menguasai dialek bahasa Inggeris yang digunakan di Amerika Syarikat. Bahasa merupakan saranan penting dalam berkomunikasi dan kemahiran dalam bahasa lokal dapat memfasilitasi pemahaman dan mengurangi kesalahfahaman. Memahami kebudayaan tempatan negara tujuan adalah penting untuk menghindari kesalahan dan kesilapan. Memahami nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempatan membantu menjaga sikap yang sopan dan menghormati. Sekian, terima kasih.